Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi peluang pada saya untuk mengambil bahagian untuk membahaskan rang undang-undang perbekalan 2012. Terlebih dahulu saya bercadang untuk merakamkan lafaz takziah kepada keluarga biduan negara Allahyarham Ahmad Jais. Walaupun jasadnya yang pergi, tetapi lagu-lagu dan juga seni muzik yang ditinggalkan oleh Allahyarham sentiasa menusuk hati kita. Saya dan arwah bapa saya pun merupakan peminat kepada Ahmad Jais. Lagu-lagu seperti Di Ambang Sore, Budi Setahun Segunung Intan, Kecupan Azimat kalau masih ingat, Mengharap Sinar, Menelan Kabus kalau tak silap tu, dan tak ketinggalan lagu Selamat Hari Raya pun. Jadi semoga Allahyarham dicucuri, diletak pada orang kumpulan yang saleh. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya masuk kepada perkara-perkara yang spesifik, terlebih dahulu saya ingin menangkap sedikit snapshot yang sempat saya kumpulkan setelah mentelaah bahan-bahan bacaan yang diedarkan kepada semua ahli parlimen. Persepsi pertama saya ialah sementara Perdana Menteri menggalakkan semua pemimpin negara supaya kita tidak cuma menumpukan semua rancangan pembangunan kepada kawasan luar bandar, tetapi dengar ura-ura ramai juga menteri besar Barisan Nasional yang memperkatakan bajet ini ialah satu bajet orang kampung. Tak tahulah itu yang berkumandang semasa majlis mesyuarat raja-raja semalam. Terdapat juga satu kutipan saya mengenai golongan pertengahan yang mendapat pendapatan keluarga yang tidak melebihi RM3,000 yang akan diberikan sumbangan RM500 sekaligus. Walaupun itu ialah satu gagasan yang prihatin, namun setakat ini masih kita belum diberikan maklumat mengenai mekanisme bagaimana definisi keluarga sebegitu akan dikategorikan dan juga akan didaftarkan supaya wang sumbangan itu dapat disampaikan ke dalam tangan mereka tanpa ianya tercicir pada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Yang kedua pula, dari segi juxtaposition, kalaulah rancangan perumahan pertama yang bernilai RM400,000 itu ditujukan kepada kumpulan yang lebih kurang sama, katakan dalam sesuatu keluarga itu hanya mendapat seorang saja yang pencari rezeki. Jadi bagaimana pula golongan dengan pendapatan RM3,000 sebulan, bagaimanakah mereka mampu untuk membeli rumah RM400,000, sedangkan mereka ialah kumpulan yang akan diberikan sumbangsih RM500 itu. Jadi saya kata itu ialah satu juxtaposition yang agak mendatangkan konflik. Dan saya juga tidak tahu bagi mereka yang bermastautin di kawasan bandar seperti di Lembah Kelang, bagaimana pula kepada mereka ataupun keluarga yang mendapat rezeki tidak melebihi RM300, katakan RM3,000, katakan RM3,000 sekupang. Adakah mereka dianggap sebagai orang kaya yang miskin ataupun orang miskin yang kaya kerana mereka tidak tergolong dalam golongan yang akan diberikan sumbangan RM500 itu. Jadi itu ialah polemik yang saya dapat kutip menerusi teras-teras belanjawan untuk tahun akan datang. Dan dalam pada itu, dari segi pemberian kepada sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil yang masing-masing diberikan sumbangan RM100 juta itu, saya rasa ini tidak membayangkan
bilangan dan nisbah sekolah-sekolah SJKC dan juga SJKT yang ada di sini. Saya diberitahu nisbah di antara SJKC dan SJKT lebih banyak sekolah SJKC dan lebih kurang sekolah JKT dalam lingkungan 5 kali ganda. Jadi kalau kedua-dua cabang persekolahan itu diberikan 100 juta average, maksudnya wang yang akan disalurkan kepada SJKT memanglah akan jauh melebihi bilangan yang akan menikmati sumbangan itu di kalangan SJKC. Saya cadangkan Datuk Yang di-Pertua supaya kategori yang sedang diguna pakai sekarang seperti sekolah bantuan penuh dan juga sekolah bantuan modal dihapuskan sekaligus, kerana saya rasa kalaulah kita sempat untuk menjadikan negara kita untuk mengamalkan persekolahan percuma terus dari sekolah rendah ke sekolah menengah, adalah baik kalaulah dasar yang berunsur diskriminasi itu yang mengasingkan sekolah-sekolah Cina kepada sekolah bantuan penuh dan bantuan modal itu dapat dikikirkan terus menerus. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Saya cuma ingin pandangan Yang Berhormat. Perdana Menteri telah mengumumkan 100 juta diberi kepada SJKT, SJKC dan juga SABK dan juga sekolah-sekolah membalir. Tetapi tiada sebarang peruntukan yang diberikan kepada sekolah agama rakyat. Apa pandangan Yang Berhormat? Bagi saya itu ialah sifat diskriminasi. Itu saja. Dan saya harap ucapan Yang Berhormat dapat dimasukkan ke dalam ucapan saya juga. Dan satu perkara lagi yang sempat saya ungkapkan daripada bahan-bahan bacaan itu ialah mengenai dasar pergolongan dana sebanyak 2.1 bilion ringgit di bawah rancangan Amanah Ikhtiar Malaysia. Itu ialah satu gagasan yang baik, akan tetapi dan sayang sekali kerana pengambilan dan juga peruntukan Amanah Ikhtiar Malaysia itu masih berteraskan ras dan kaum. Agaknya ia bertentangan sama sekali dengan hasrat-hasrat satu Malaysia. Saya harap Menteri Kewangan dapat ambil perhatian dan berprihatinlah tentang perkara ini. Dan snapshot yang terakhir yang sempat saya ambil ialah perasaan resah gelisah di antara pergabungan pengusaha-pengusaha kedai-kedai runcit se-Malaysia menerusi pengerusinya Encik Lien Sing Chuan yang mengatakan rancangan kedai rakyat satu Malaysia yang akan mendapatkan sumber barang-barangan mereka menerusi Maidin Supermarket itu akan membawa cabaran yang begitu besar kepada semua pengusaha kedai-kedai runcit yang tradisional, dan mereka itu seramai 50,000 pekedai yang seumpama itu, dan antara itu terdapat tidak kurang daripada 20,000 ialah pekedai-pekedai barang runcit tradisional yang datangnya daripada kaum orang-orang Cina. Jadi saya sebagai seorang wakil rakyat daripada Jelutong yang banyak pertubuhan pohon seperti ini, kedai-kedai runcit tradisional orang Cina, saya cuma membawakan aspirasi mereka supaya dia dapat didengari oleh semua pengubal dasar. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin berbalik kepada teks ucapan Menteri Kewangan para paragraf yang ke-7 yang mengatakan bahawa, dan saya petik, pelaburan langsung asing FDI berkembang 6 kali ganda kepada 29 bilion ringgit pada tahun 2010, mencatat pertumbuhan yang tertinggi di Asia. Saya was-was dengan gagasan begitu, oleh kerana kalaulah saya sempat menunjukkan laporan daripada UNDP iaitu ESCAP
2011 yang diterbitkan hanya 2 bulan yang lepas pada bulan Ogos, ia mengatakan FDI itu bukanlah sesuatu yang wujud secara tunggal. Kerana saya petik muka surat nombor 11 pada dia punya prakata. Dia kata trade is closely linked with foreign direct investment FDI. In the past, inflows to Asia Pacific countries came from developed countries, but currently an increasingly larger proportion is coming from other countries in the region, notably China, India, Malaysia, the Russian Federation and Singapore, as these countries have companies that can offer much needed investment and technological expertise to lower income countries. Walaupun kita puas mendengari joke dan sebagainya daripada Pasir Salak, tetapi apa yang disarankan oleh Pasir Salak tadi adalah betul, kerana dia mengatakan ada 2 bentuk pelaburan. Satu ialah pelaburan terus daripada luar negeri, dan satu lagi pelaburan direct secara langsung daripada dalam negeri. Dan gejala di mana Malaysia telah menjadi satu negara yang mantap ekonominya, di mana modalnya telah mengalir keluar dalam bentuk capital flight, dan syarikat-syarikat Malaysia yang mempunyai keupayaan pelaburan dan juga pengalaman dan kepakaran teknologinya mengalir keluar daripada Malaysia. Ini menunjukkan peluang untuk DDI, domestic direct investment, ke dalam Malaysia itu akan terjejas, tergugat. Jadi saya harap Menteri Kewangan dapat mengambil teladan daripada apa yang dikatakan oleh saya dan juga Yang Berhormat Pasir Salak, supaya berhati-hati apabila mengambil unsur-unsur yang diperkirakan dalam olahan belanjawan seperti ini. Dan saya ingin merujuk kepada laporan Escape yang sama, muka surat yang 4, yang telah mengukirkan tentang real GDP trends in selected Asian developing economies antara 2008 hingga 2010. Ini jelas menunjukkan bahawa Malaysia masih jauh di belakang Republic of Korea, Singapura dan juga Thailand sebagai sebuah negara yang mantap dari segi pertumbuhan GDP. Dan yang satu lagi, laporan Escape ini menunjukkan trends dalam bidang ekspor di ekonomi terpilih di Asia antara 2008 sehingga Februari 2010. Jelas sekali Malaysia terletak pada tahap yang ke-7 dari segi kemantapan kita, di belakang negeri China, Hong Kong, China, India, Indonesia, Jepun, Republic of Korea dan sebagainya. Datuk Yang di-Pertua, saya juga merasa khawatir sekiranya andaian yang telah menjadi pengasas kepada perkiraan belanjawan kita itu tidak mengambil kira tentang kebarangkalian wujudnya a slowdown dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam laporan yang sama yang dibekalkan oleh UNDP Escape yang mengatakan, kalaulah terdapat satu slowdown kerana berlakunya malapetaka di Jepun, ekoran gempa bumi dan juga kebocoran nuklear di Fukushima, 1% point slowdown di Jepun relatif dengan baseline growth akan mengakibatkan 0.1% point slowdown di negara-negara membangun di Asia Pasifik secara keseluruhannya. Dan ini tidak akan melibatkan Malaysia, dan impak negatif yang akan melanda Malaysia adalah di belakang Singapura, Indonesia, tetapi kita mendahului Thailand dan negara-negara yang lain. Datuk Yang di-Pertua, saya sengaja mengutip
semua laporan daripada UNDP ESCAP yang terbaru, yang terkini, kerana saya khawatir tentang apa yang dilaporkan dalam makalah ini, anggaran hasil kerajaan persekutuan tahun 2012, muka surat 7 yang mengatakan kita akan mempunyai hasil yang agak lumayan untuk menjana bilangan ataupun kuantum belanjawan yang begitu banyak, yang jauh melebihi kuantum yang telah diperuntukkan pada tahun semasa. Dan keberangkalian akan terjadi dan gugat jejas keempat andaian, ketiga-tiga andaian telah disebut dalam anggaran hasil kerajaan untuk tahun depan. Terdapat tiga andaian. Andaian pertama ialah belanjawan untuk 2012 dianggarkan berjumlah 186.9 bilion. Itu adalah berdasarkan jangkaan pertumbuhan ekonomi yang kukuh sebanyak 5 hingga 6% dalam tahun 2012. Yang kedua, andaian yang kedua, jangkaan purata harga minyak mentah tapis yang lebih tinggi daripada tahun ini, iaitu sebanyak 110 ringgit US dollar, 110 US dollar setung berbanding 108 dolar US setung dalam tahun semasa. Andaian ketiga, dividen daripada Khazanah Nasional Berhad sebanyak 2.8 bilion. Datuk yang dipertua, saya khawatir sebab anggaran pertama, andaian pertama dan juga andaian kedua, saya rasa oleh kerana ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi negara berpautan dengan ekonomi global, jadi kita terdedah kepada keberangkaian yang bukan dalam kawalan kita. Yang pertama ialah pertumbuhan GDP, yang kedua ialah jangkaan purata harga minyak mentah. Dan saya ingin petik maklum bala ekonomis daripada bank-bank terulung di sedunia. Umpamanya Merrill Lynch Bank of America telah mengatakan GDP untuk Malaysia pada tahun ini hanya setakat 4%, dan untuk tahun hadapan 2012 hanya sebanyak 4.2%. Dan unjuran daripada UOB, United Overseas Bank Singapura, meletakkan GDP pertumbuhan ekonomi bagi Malaysia pada tahun ini 2011 hanya setakat 4.8%. Malah untuk tahun depan 2012 hanya setakat 4.9%. Kesemuanya di bawah daripada andaian Ketua Menteri Kewangan kita yang meletak pertumbuhan kita antara 5 hingga 6% untuk tahun depan. Dan Goldman Sachs hari ini pun telah mengeluarkan unjuran mereka pertumbuhan ekonomi untuk Malaysia pada tahun depan hanya diletak pada 4.2%, sama dan sekata dengan Merrill Lynch Bank of America. Oleh yang demikian, saya khawatir kalaulah kita hanya membuat satu andaian dan andaian itu banyak terdedah kepada keberangkaian dan juga the variables yang tidak dalam kawalan kita, saya khawatir kita tidak akan tercapai matlamat yang begitu. Dan saya memetik juga daripada seorang cendekiawan yang telah mengirim satu email kepada saya dan dia mengatakan kalaulah terjadinya rombakan perubahan oleh kerana andaian itu tak dapat berpangkalan dengan tegas, maksudnya kita juga akan dilanda hendapan defisit belanjawan yang lebih tinggi, dan defisit kita mungkin tidak sejajar dengan apa yang telah diunjurkan oleh Menteri Kewangan yang meletaknya kepada 4.7% daripada GDP. Dan keberangkalian yang telah diambil kira oleh cendekiawan yang mengutuskan email pada saya, dia kata dia pilih 3 senario. Kalaulah terdapat
penurunan unjuran GDP nominal untuk tahun ini dan tahun kedua, tahun hadapan kepada kurangnya 1% ataupun kurangnya 1.5% ataupun kurangnya 2.0% dalam 3 senario. Ini akan mendatangkan gejala. Kalaulah senario yang pertama di mana terdapat decrease in nominal GDP projection sebanyak 1% negatif, maksudnya kita punya projected nominal GDP untuk tahun depan ialah sebanyak 902 bilion ringgit. Dan defisit itu ialah boleh diambil kira sebagai 48 bilion ringgit. Ini bermaksud kita punya defisit sebagai 1% GDP akan meningkat daripada 4.7% sebagaimana yang diunjurkan oleh Menteri Kewangan, dia akan naik kepada 5.3%. Itulah saya kata, kalaulah belanjawan itu merupakan satu permainan statistik. Saya ingin mengutip kata-kata hikmat daripada Benjamin Disraeli. Dia kata, there's always lies, damn lies and statistics. Datuk Yang Dipertua, saya ingin masuk kepada satu perkara lagi yang saya rasa kalaulah Malaysia ingin menggalakkan FDI masuk ke Malaysia, saya rasa ada 3 perkara yang harus kita buat. Saya rasa di Malaysia, walaupun kita tekadkan hati nak hendak mengurangkan ataupun membasmikan kejadian rasuah, namun begitu kita tidak begitu berjaya sebab terdapat banyak skandal yang berlaku. Ada skandal yang dieksportkan, ada skandal yang diimportkan, dan ada juga skandal yang bermaharajalela dalam domestik. Dan saya terdengar di sini di mana mengikut laporan akhbar yang telah mengatakan bahawa pihak berkuasa India telah memfailkan kes terhadap Ananda Krishnan dan juga Ref Marshall bersama seorang bekas Menteri Telekomunikasi Negara di India dan adiknya berhubung tuduhan konspirasi jenayah membabitkan urusan telekomunikasi Maxis, Espro dan Sun TV dari India. Saya rasa itu bukanlah satu gejala yang boleh membanggakan reputasi kerajaan kita ataupun nama baik Malaysia. Saya mintalah kerajaan buatlah juga siasatan dalaman supaya nama baik Malaysia terus berkumandang di seluruh dunia dan tidaklah skandal-skandal sedemikian dieksportkan ke negara India. Sementara itu, Datuk Yang Dipertua, terdapat juga satu skandal rasuah yang melibatkan Alcatel-Lucent di mana seorang bekas pekerjanya didakwa memberi sogokan kepada seorang pegawai Telekom Malaysia TM 5 tahun yang lepas. Kes ni sedang diuruskan di mahkamah, tapi menurut laporan akhbar ia mengatakan syarikat Amerika ni Lucent Alcatel telah bersetuju untuk membayar lebih daripada 137 ringgit dolar Amerika, 137 juta dolar Amerika untuk menyelesaikan tuduhan-tuduhan Amerika Syarikat bahawa ia membayar berjuta-juta dolar dalam bentuk rasuah kepada pegawai-pegawai asing untuk memperolehi bisnes di Amerika Selatan dan Asia, termasuk Malaysia, termasuk Telekom Malaysia. Itu ialah apa yang saya ibaratkan sebagai skandal yang diimportkan. Terdapat juga skandal yang berkumandang dalam negeri. Dan ini saya terpaksa mengutip daripada Perkasa. Ini sumbernya datang dari Perkasa. Saya diberitahu menerusi laporan berita yang mengatakan Perkasa Information Chief Ruslan Kasim question the motive behind the dinner that was attended by Malaysia Airlines board members Datuk Muhammad Azman Yahaya, businessman Datuk Sri Kalimullah Masyirul Hasan sebenarnya, dan Penang Chief Minister Lim Guan Eng
with several senior leaders of Singapore People's Action Party. Saya minta kalaulah itu satu tuduhan yang boleh diri tegak, maka prosecution harus dijalankan. Kalau tidak, saya rasa perkasa harus minta maaf. Walau macam mana pun, a person is innocent until proven guilty. Dan saya ingin mengutip apa yang diminta oleh oleh Roslan Kasim dari Perkasa, ialah dia minta Azman, salah seorang orang kuat di Malaysia Airlines, untuk memberitahu sama ada Kalimullah Masyirul Hasan benar-benar menjadi seorang dalang dalam potensi kes ini. Dan sebut tentang Kalimullah Masyirul Hasan. Yang berhormat Tuan Speaker, saya nak tanya berhormat, adakah yang berhormat maklum bahawa Saudara Roslan Kasim sudah pun memohon maaf? Datuk Yang di-Pertua, memang saya tak sempat baca di mana Kasim Roslan telah minta maaf. Tapi saya rasa lebih baik kita serah kepada Perkasa untuk menjelaskan kepada seluruh dunia apa yang sebenarnya berlaku. Dan Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin kait sebab disebut nama Kalimullah Masyirul Hasan. Ini orang kuat semasa zaman Kepala Batas, ya. Jadi di situ saya rasa ada satu block entry yang agak baru. Block entry yang agak baru yang diterbitkan pada tahun 2010, tahun lepas, yang mengatakan, dan ini bersangkut dengan apa yang dibawa-bawa oleh Perkasa, oleh Pasir Mas tadi, yang mengatakan Security Commission Chairman Tan Sri Zarina Anwar harus membuat penjelasan apa yang sebenarnya berlaku apabila share di E&O Properties telah bertukar tangan dan terdapatnya bau-bau insider trading. Kalau itu benar dan pengerusi E&O Properties ialah husband ataupun suami kepada Security Commission Chairman Tan Sri Zarina Anwar, saya minta MACC masuk terus menegakkan fakta demi kebaikan negara Malaysia. Dan satu lagi disebut dalam blog ini, dan blog ini ditulis oleh orang kuat UMNO juga, Muhammad Zakir ataupun Big Dog. Dia tulis pada 26 bulan Mac 2010 yang mengatakan, many Malaysians may conveniently have forgotten the scandal that looms the merger of two financial houses, Avenue Capital Berhad and ECM Libra Berhad, which was first proposed sometime in early December 2005. It started when Bumiputra Securities was hived off by Khazanah Holding Berhad to some ex-Hong Leong Securities people during PM flip-flop Datuk Sri Abdullah Badawi. And the new owners and promoters of the securities firm decided to bring in then NSTP Deputy Chairman Kalimullah Hasan, and then the recently resigned Deputy Chief of Staff in the Prime Minister's office. Tak payah saya sebut nama. Saya rasa episod ni harus dibuka semula kerana ia melibatkan perkara-perkara semasa yang melibatkan Zarina Anwar juga. Sebab dalam pertukaran share yang melibatkan E&O Properties yang dikatakan berbau insider trading juga melibatkan Kalimullah Hasan dan ECM Libra, kerana beliau merupakan chairman kepada ECM Libra dan beliau telah pun mengumpul banyak share dalam pertukaran share yang melibatkan skandal sebegini. Jadi Datuk Yang di-Pertua, banyak lagi yang saya telah kumpulkan, tapi sempatlah saja saya membentangkan beberapa perkara yang saya minta, kalaulah kita sayang pada negara, kalaulah kita mahu Malaysia terus nama baiknya berkumandang di pentas dunia, di mana the cost of doing business, the transparency dan juga gejala-gejala seperti mengeksportkan rasuah, mengimportkan rasuah ataupun didomestisizekan rasuah itu dapat diberhentikan sekaligus. Agaknya itulah satu perkara yang baik. Sekian, Datuk Yang di-Pertua, terima kasih.
Ahmad Ranau.